Kontroversi berkaitan tuntutan Sabah dan Sarawak untuk pengembalian 35% kuota kursi parlimen telah lama menjadi isu yang diperdebatkan. Namun, menurut Datuk Kenny Chua, Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Airku, STA, sudah tiba masanya untuk negeri-negeri Borneo ini merangka Plan B. Menurut Kenny, Sabah dan Sarawak tidak boleh lagi beranggapan bahwa Kerajaan Persekutuan akan memenuhi tuntutan mereka suatu hari nanti tanpa tindakan lebih tegas. Kenyataan beliau mengundang pelbagai persoalan mengenai hak dan kedudukan sebenar kedua-dua negeri ini dalam kerangka Persekutuan Malaysia. Mengulas kebimbangan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg, Kenny turut mempersoalkan nasib Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 yang boleh dibatalkan jika Parlimen meminda perlembagaan persekutuan. Ini membangkitkan satu persoalan yang besar. Adakah MA63 benar-benar terjamin? Apakah tindakan seterusnya jika kedudukan Sabah dan Sarawak terus diabaikan? Kenny mencadangkan bahwa memiliki sekurang-kurangnya 1/3 perwakilan di parlimen adalah cara terbaik untuk memastikan MA63 terus terpelihara. Namun setakat ini Sabah dan Sarawak hanya mempunyai 25% perwakilan dengan 56 kursi daripada 222 keseluruhan kursi parlimen. Sejarah Malaysia menunjukkan bahwa ketika Malaysia dibentuk, Sabah, Sarawak, dan Singapura menyumbang 1/3 kursi di parlimen. Namun, apabila Singapura keluar daripada Malaysia pada 1965, kursi tersebut diserap oleh Semenanjung Tanah Melayu. Bukannya diagihkan secara adil kepada Sabah dan Sarawak. Situasi ini dilihat sebagai satu ketidakadilan, dan Kenny menyatakan bahwa ia melanggar prinsip asas pembentukan Malaysia yang meletakkan Sabah dan Sarawak sebagai rakan kongsi setara, bukan hanya negeri biasa dalam persekutuan. Kenny turut menekankan betapa seriusnya isu ini kerana tanpa perwakilan yang adil, Sabah dan Sarawak akan terus kekal sebagai minoriti yang tiada kuasa penuh dalam membuat keputusan penting di peringkat persekutuan. Persoalannya, adakah Sabah dan Sarawak selama ini dipinggirkan dalam proses pembuatan dasar di Malaysia? Bagaimana situasi ini boleh berlaku? Memandangkan kekayaan sumber asli kedua-dua negeri ini sepatutnya memberi mereka lebih kuasa. Kenny menyatakan Sabah dan Sarawak tidak boleh sekadar menunggu sehingga tuntutan mereka dipenuhi seolah-olah bergantung kepada keajaiban. Sebaliknya, mereka perlu meneroka jalan yang lebih proaktif. Adakah ini satu ancaman halus bahwa Sabah dan Sarawak mungkin mengambil tindakan lebih radikal sekiranya tuntutan ini terus diabaikan? Plan B yang dimaksudkan oleh Kenny Chua mungkin merujuk kepada tindakan politik atau diplomatik yang lebih tegas. Namun apakah bentuk tindakan tersebut? Apakah ada kemungkinan Sabah dan Sarawak akan menuntut lebih daripada sekadar perwakilan kursi di parlimen jika permintaan mereka tidak diindahkan? Kenyataan Kenny bahwa Sabah dan Sarawak tidak seharusnya merayu untuk hak mereka, tetapi sebaliknya menuntut hak tersebut. Perkara ini membawa kita kepada satu lagi persoalan. Adakah kedudukan Sabah dan Sarawak sebagai negeri paling miskin di Malaysia hasil daripada dasar-dasar yang menindas? Kenny menegaskan bahwa kemiskinan Sabah bukan disebabkan ketidakmampuan negeri itu untuk membangunkan dirinya sendiri. Sebaliknya, beliau mencadangkan bahwa faktor luaran, terutamanya kawalan oleh Kerajaan Persekutuan, mungkin menjadi sebab utama kenapa Sabah dan Sarawak masih tertinggal. Kenny Chua tidak menjelaskan secara terperinci apa yang dimaksudkan dengan Plan B, namun jelas bahwa beliau mendesak pemimpin Sabah dan Sarawak untuk bersedia dengan alternatif sekiranya Kerajaan Persekutuan terus mengabaikan tuntutan mereka.
Apakah plan B ini hanya sekadar ancaman politik untuk memberi tekanan kepada kerajaan persekutuan, atau mungkinkah ia merujuk kepada langkah-langkah yang lebih drastik, seperti membawa isu ini ke peringkat antarabangsa? Tuntutan untuk 35% kursi parlemen ini bukanlah sekadar angka, tetapi ia mewakili suara Sabah dan Sarawak dalam proses pembuatan keputusan negara. Tanpa perwakilan yang adil, suara rakyat di kedua-dua negeri ini berpotensi untuk terus ditenggelamkan oleh kuasa politik di Semenanjung. Ini adalah satu situasi yang mesti difikirkan dengan serius oleh pemimpin di Sabah dan Sarawak. Isu ini menimbulkan pelbagai persoalan kontroversi. Adakah tuntutan ini berasas atau hanya strategik politik semata-mata? Apakah kerajaan persekutuan wajar memenuhi tuntutan ini, atau adakah Sabah dan Sarawak perlu lebih realistik dengan kedudukan mereka sekarang? Adakah ME63 benar-benar terancam? Dan jika iya, apakah langkah terbaik yang boleh diambil oleh pemimpin kedua-dua negeri ini untuk memastikan hak mereka dipelihara? Apa pula pendapat Anda tentang isu ini? Haruskah Sabah dan Sarawak mempertimbangkan untuk mengambil tindakan lebih tegas jika permintaan ini terus tidak dihiraukan? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen. Terima kasih.